Okey, untuk Terawih Talk series yang kedua, salam sis untuk hari ini bersama dengan Sis Noni. Alhamdulillah, pertengahan Ramadan ni ada satu peristiwa yang sangat besar, yang sangat istimewa buat umat Islam, iaitu Nuzul Quran. Alright, kita bersama dengan Sis Noni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Alhamdulillah. Sis Noni nak tanya satu soalan ni lah. Untuk, apa tu orang kata, Quran, Nuzul Quran ni, boleh tak kalau kongsi secara ringkas, apa sebenarnya maksud di sebalik Nuzul Al-Quran, insyaAllah? Masya Allah, Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sis Fatin Yup. dan juga pendengar-pendengar Zayan, Masya Allah, tabarakallah. Okey, berkaitan secara ringkas apa yang kita nak faham tentang Nuzul Quran adalah satu peristiwa bersejarah dalam sejarah Islam sendiri, agama kita, anutan kita, iaitu penurunan Al-Quran. Itu yang kita sebut sebagai Nuzulul Quran ataupun penurunan Al-Quran. Maksudnya yang kita baca hari ni, Fatin, every day hari ni berkali-kali kita baca, kita tadaburkan, bila sebenarnya diturunkan. Masya Allah. Yang tu yang kita nak ambil tahu daripada permulaan. So, bila kita sebut tentang Nuzul Quran, ia berkaitan dengan penurunan Al-Quran, dan bila nak kita tengok detail, ia berkaitan dengan dua perkara. Subhanallah. Okey, sama ada kita nak tengok, dia bukan sama ada sebenarnya, rentetan. Yang pertama adalah penurunan Al-Quran secara sekaligus daripada Baitul, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang pertama, sekaligus terus. Okey, so yang kedua daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Okey, boleh Sis Noni beri sedikit gambaran macam mana sebenarnya peristiwa Al-Quran itu diturunkan? Kat mana dia berlaku, dengan izin? Masya Allah, tabarakallah. So, Sis Fatin dan pendengar Zayan, Masya Allah, tabarakallah, bila kita cerita tentang Nuzul Quran adalah penurunan Al-Quran, gambaran peristiwa ini, ya, macam saya sebutkan tadi, ada dua fasa. Fasa pertama adalah penurunan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, dan fasa kedua daripada langit dunia kepada Nabi SAW berlaku selama 23 tahun. Okey, bila Sis Fatin tanya kat mana? Kat mana mula-mula Nabi dapat wahyu pertama? Dekat situlah, Masya Allah, tabarakallah. Bila cerita tentang Quran kan, Sis, mesti kita rindu sangat dekat Nabi SAW kerana Nabi yang mula-mula menerima Al-Quran. So, kalau sebut 23 tahun, ia berkaitan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, iaitu selepas hijrah. So, itulah fasa kedua, iaitu beransur-ansur selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Alright, jelas untuk soalan yang kedua. Kita nak go to the next question lah. Sis Noni, apa surah pertama dan terakhir yang diturunkan? Semua nak tahu ni. Masya Allah, tabarakallah. Bila cerita tentang Al-Quran, 114 surah, dia mesti tahu satu benda dulu, Sis, dan juga pendengar Zayan, iaitu dia berlaku daripada sudut penurunan dan penyusunan. Tapi hari ni kita cerita tentang penurunan, kan? Sebab apa saya sentuh point ni, sebab mungkin bila kita baca Quran, kita akan nampak surah Al-Fatihah adalah surah pertama. Tetapi itu bukan surah pertama diturunkan. Okey. So, apakah surah pertama diturunkan? Wallahu taala alam. Secara jelas kita tahu, secara jelas, secara zahir kita duk hafal dah surah tu hafal orang Kedah kan. Surah Al-Alaq, surah ke-96, tetapi bukan the whole surah. Okey, so 5 ayat pertama sahaja yang diturunkan sebagai wahyu pertama kepada Nabi SAW. Dan surah yang pertama diturunkan secara sempurna adalah suratul Fatihah. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Adapun berkaitan dengan ayat ataupun surah terakhir diturunkan, wallahu taala alam, ulama mengatakan surah terakhir diturunkan adalah surah ke-110. Pendengar Zayan kena cari cepat dalam Al-Quran. Masya-Allah. Okey, surah ini adalah surah An-Nasr. Ya, yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Menceritakan tentang pertolongan Allah yang akhirnya membuahkan atau menatijahkan kemenangan, penaklukan kota Mekah kepada satu kenikmatan ke atas baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Itu adalah surah yang terakhir. Wallahu taala alam. Allahu akbar.
Ni cakap pasal Al-Fatihah lah ya. Mhm. Al-Fatihah tu diturunkan secara komplit, secara penuh. Seperti mana yang Ustazah Noni sampaikan tadi. Tersyusyuk Ustazah Noni. Sis Boleh. Noni Boleh. sampaikan tadi kan, subhanallah. So, apa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika tu? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sis, sangat menarik soalan ni bila mana kita tengok secara asasnya apakah sirah di sebalik surah Al-Fatihah. Subhanallah. Maksud sirah yang saya nak nyatakan dekat sini sahabat-sahabat pendengar Zayan, sebenarnya dalam Al-Quran Al-Alam kita sebutkan sis bila cerita tentang nuzul Quran, dalam Al-Quran 30 juzuk 114 surah dibahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa Makkiyah dan juga Madaniyah. Masya-Allah. Okey, Makkiyah dengan Madaniyah ni apa maksud dia? Ya Allah, apa dia ni sis? Okey, Makkiyah adalah surah-surah yang sebenarnya definition sangat banyak. Alright. Namun cukup untuk kita berpegang pada dua perkara. Iaitu kalau cerita tentang Makkiyah, ia bererti surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Subhanallah. Sebelum hijrah. Dan surah yang Madaniyah diturunkan selepas hijrah. Jadi Fatin, sis Fatin dan juga rakan-rakan, kita faham bila Nabi SAW sebelum hijrah, macam mana hentaman, tekanan, cabaran, ujian, macam-macam lah tentangan, ancaman daripada orang-orang yang tak suka kepada Nabi, tak suka kepada dakwah Nabi. Termasuk salah satu surah yang diturunkan di Mekah ataupun fasa sebelum hijrah adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah terutamanya dengan surah-surah yang diturunkan fasa sebelum hijrah adalah untuk beri Nabi kekuatan, Subhanallah. beri semangat. Disebabkan dalam keadaan yalah sis, bila orang kita cakap satu benda, orang hentam kita balik, orang tentang, orang angkut geng ada pula WhatsApp group untuk viralkan kita punya kan, orang untuk tentang kita. So dalam keadaan yang penuh tertekan, kita boleh sebutkan dalam keadaan tertekan, dah rasa kejatuhan, ancaman, amaran dan sebagainya, ini antara surah yang Allah turunkan untuk menguatkan Nabi SAW secara jelasnya untuk kita juga sis. Subhanallah. Bukannya untuk Nabi sahaja, untuk kita yang sedang membacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meremang dulu rumah saya ya. Dan kalau Cakap pasal sis surah boleh tambah Al-Fatihah satu ni. minit, Betul. kalau kita tengok Boleh. suratul Fatihah, kita akan tengok betapa Allah cerita tentang dirinya, yakni zat Allah Ta'ala. Ya. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah, menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala berulang kali disebut di dalam suratul Fatihah secara general untuk kita faham bahawa Allah nak muliakan Nabi, Allah nak muliakan kita dengan Al-Quran. Ya, subhanallah. Dan dengan izin kalau Fatin tambah sedikit, macam apa yang Fatin belajar lah daripada Dr. Azrul Azlan, beliau kata surah itu diturunkan dalam keadaan Nabi sangat tertekan dan adanya dalam surah Al-Fatihah tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itulah meminta pertolongan tu hanya pada Tuhan. Betul. Pandangan Ustazah. Baik. Itu buat kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam satu kata-katanya dia kata, aku mencari doa yang powerful. Wow. Aku mencari doa yang powerful dan aku jumpa dalam suratul Fatihah, Subhanallah. iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sebenarnya ada doa lagi dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan kita ulang suratul Fatihah 17 kali sehari minimum untuk orang yang boleh solat. Itu belum masuk lagi tahajudnya dengan duhanya. Baik, kalau nak tengok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wala quwata illa billah, rakan-rakan yang dimuliakan, ayat kelima ini daripada suratul Fatihah nak ajak kita untuk, saya nak ringkaskan, nak ajak kita untuk memberi tumpuan kepada Allah. Subhanallah. Sebab apa? Ni kalau kita nak masuk bahasa Arab sikit. Okey, bahasa Arab sikit, sis, bila kita tengok iyyaka na'budu, susunan struktur ayat dia berbeza tau. Betul. Kalau macam contoh, kita sepatutnya kita akan cakap contoh sis, saya menulis surat. Itu ayat standard. Tapi kalau dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, struktur dia seolahnya begini. Surat saya tulis. Beza tak sis? Woi, beza. Kan? Kalau kita belajar, sis sendiri bahasa Inggeris, kan? Betul kan? Maksudnya belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Melayu, biasa ayat susunan kita akan cakap, saya menulis sepucuk surat. Tetapi macam mana kalau struktur dia, surat atau sepucuk surat saya tulis. Wah. Ataupun kalau kita sebut dalam bahasa kita lah sis, ataupun brother, sis, brothers and sister kan? Kita akan sebut sebagai contoh, I love you. Tetapi berbeza kalau kita sebut you
the one and only I love. Wah, Lain kan? mantap lah. Subhanallah. Contoh. Jadi itulah yang ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Mengajak Akbar. saya, mengajak Sis Fatin, mengajak kita semua untuk memberi tumpuan, memberi fokus. Limitkan hanya kepada Allah kita beribadah, kita menyembah, kita taat patuh, kita berdoa dan bergantung. Wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong, kita bersandar dan kita serahkan segala urusan kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, Sis Noni, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya insya-Allah. Masya-Allah. Kalau kita lihat dari peristiwa pertama kali Rasulullah terima wahyu pertama di Gua Hira, dan ketika tu orang pertama yang diceritakan berkenaan perkara ni adalah isteri baginda sendiri. Allah. Isteri pertama baginda Siti Khadijah. Jadi apa yang boleh kita belajar sebagai seorang muslimah menerusi kepribadian Siti Khadijah melalui peristiwa agung ini dengan Allahu izin? Akbar, Masya Allah sis, Barakallahu fiq. Bila yang bertanya adalah seorang perempuan, Masya seorang Allah. wanita, dan yang menjawab pun seorang wanita, dia punya feel lain Oh, dia punya yo. feel lain kan. Sis, subhanallah, ketika mana diturunkan wahyu kepada Nabi SAW di Gua Hira, Nabi balik dalam keadaan, kalau dalam bahasa kita, menggigil, panik, takut, sebab tak pernah alami benda macam tu. Betul. Just imagine, kita tak pernah hadapi sesuatu peristiwa atau kejadian dan mesti tindak balas dia berbeza daripada sebelum tu. Tiba-tiba, siapa tadi? Kenapa suruh ulang baca sebanyak 3 kali dan aku tak boleh membaca? Mesti menggigil. Dan apa yang nak diceritakan adalah bila Nabi SAW balik, yang ini motivasi untuk saya sebagai seorang isteri dan kita semua yang masih belum berkahwin atau berkahwin, bagaimana Siti Khadijah menjadi ikon ataupun kedua dalam kehidupan kita. Khadijah ketika mana Rasulullah balik dalam keadaan yang sedemikian, Khadijah tak berletir ya sis. Tak boleh tiak. Orang Kedah kata tak boleh tiak. Nabi balik dalam keadaan menggigil dan Khadijah assist. Allahu Akbar. Okey. Dan apa yang saya nak share dalam masa yang singkat ini sis, disebutkan bahawa motivasi dan pujukan yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ketika mana Nabi balik dalam keadaan begitu, ibaratnya begini, wahai suamiku, Allah takkan zalimi kamu. Allah takkan zalimi kamu. Tidak, bergembiralah. Bila Nabi cerita apa yang berlaku tadi kan, maka Khadijah kata, tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menzalimi kamu, Allah tidak akan merugikan kamu. Subhanallah. Sebab apa? Sebab engkau ini adalah orang yang sentiasa menjaga silaturahim, menjaga hubungan dan ukhuwah. Allahu Akbar. Sentiasa berkata benar, sentiasa membantu orang yang lemah, sentiasa bagi makan kepada tetamu, sentiasa berada ataupun membantu orang untuk tegak di atas kebenaran. So, nak ceritanya secara ringkas sis, Khadijah dalam keadaan suaminya dalam keadaan takut, menggigil ataupun confused, tak tahu apa yang berlaku, bagaimana watak Khadijah menenangkan suami? Tidak, bergembiralah wahai Muhammad. Demi Allah, Allah tidak akan merugikan kamu dalam situasi ini. Kamu ini orang yang suka bagi makan kepada tetamu. Kamu ini suka bantu orang yang lemah. Berarti dalam situasi soalan sis tadi kepada saya dan kita semua sebagai seorang wanita, menjadi tunjang ataupun tulang belakang kepada suami atau seseorang lelaki yang ada dalam rumah tangga kita itu, ibaratnya Khadijah pada permulaannya adalah menenangkan. Dan perasan tak sis, dia tenang dulu. Betul. Macam mana kalau dia tak tenang, macam mana dia nak bagi ketenangan kepada orang lain? Tak boleh kan? So dia tenang, dia menenangkan dan dia memuji-muji suaminya. Apa kebaikan suaminya sebagai salah satu motivasi dan pujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu peranan Khadijah. Tenang dulu baru menenangkan. Subhanallah. Okey, kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Macam mana cara yang sangat-sangat betul, yang sangat baik dengan izin untuk kita sambut peristiwa nuzul Al-Quran menurut pandangan Sis Noni sendiri insya-Allah? Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita nak sambut nuzul Quran sebagai peringatan untuk saya dan kita semua? Iya. Bila cerita tentang nuzul Quran ini, satu benda yang saya nak sebut tadi tak sebut lagi, iaitu para ulama dia bincang bila nuzul Quran. Kan? Dan ada beberapa tarikh yang para ulama sebutkan dan antara yang masyhurnya adalah 17 Ramadan.
Subhanallah. Okey. Baik, Fatin, saya nak sebutkan kepada sis, kepada saya lah khususnya dan kepada kita semua. Kalau kita ambil 17 Ramadan itu semata-mata untuk menyambut nuzul Quran, maka kita semangat hari itu saja. Ya. Kita semangat Ramadan saja, betul Yalah kan? tu. Jadi bagus dah, satu sudut bagus bila kita menyambut, maksudnya meraihkan nuzul Quran dengan kalau kita di Malaysia bercuti, public holiday. Okey, tapi itu adalah sebenarnya menjadi galakan sepatutnya. Jadi macam mana cara kita nak raih atau kita nak sambut? Yang pertama, okey, dah bercuti, okey, so what's next? Jangan cuti saja. Betul. Cuti itu apa pengisian dia untuk kita sambut Ramadan. Jadi antara perkara yang saya nak sebutkan pada saya, yang pertamanya, hari yang kita cuti ataupun kita tak cuti pun sekaligus sepatutnya kita isi dengan yang pertama, banyakkan mengkaji persoalan-persoalan tentang Al-Quran. Subhanallah. Kenapa Al-Quran diturunkan? Bila Al-Quran diturunkan? Di mana Al-Quran diturunkan? Bagaimana keadaan Nabi ketika diturunkan Al-Quran? Ataupun mengkaji secara spesifik ayat-ayat dan surah-surah tertentu. Bagi saya secara peribadi dan secara rendah hati, saya nak ajak rakan-rakan semua, itu antara cara kita nak meraihkan nuzul Quran. Bukan sekadar bercuti, menghabiskan cuti kita dengan perkara yang sia-sia. Sepatutnya hari tersebut, hari diturunkan Al-Quran, kaji, analisis, baca, tadabbur, reflect dan buat what's next ataupun action setelah kita buat penghayatan. Dan bagi saya itu antara cara kita menyambut dan meraihkan nuzul Quran. Wah, Masya Allah. Allahu Akbar. Alright, Ustazah Noni ataupun lebih sempoi lagi panggil Sis Noni lah ya. Bagaimana kita nak jadikan peristiwa nuzul Quran ni sebagai peringatan untuk kita sentiasa baca Quran, ada motivasi baca Quran dan bukannya hanya membacanya dalam bulan Ramadan dengan izin. Betul. Macam kita katakan tadi, kalau kita ambil Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan je kita semangat nak baca Quran, semangat nak tadarus, semangat nak tadabbur, semangat nak tahsin Quran, nak belajar tajwid ataupun taranum dan sebagainya. Tapi sis, untuk saya dan kita semua rakan-rakan yang dimuliakan, macam mana kita nak jadikan peristiwa ini sebagai galakan agar kita sentiasa membaca bukan hanya di bulan Ramadan. Secara peribadi saya nak letak pada diri saya dan kita semua adalah kita memahami big why. Ini terma yang dah masyhur kan, dah famous, dah viral. Dah viral kan. Okey. Apakah big why kita dengan Al-Quran? Betul. Kalau kita kenali Al-Quran sekenal-kenalnya, kita tahu apa big why kita ataupun kita tahu kenapa Al-Quran diturunkan. Khususnya kenapa Al-Quran diturunkan? Balik pada nuzul Quran balik. Kenapa Al-Quran diturunkan? Antaranya, Al-Quran diturunkan adalah sudah tentu ia sebagai kalam Allah, membuktikan kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah, menceritakan tentang Allah. Tapi sis, antara salah satu apa kita kata hikmah kepada Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW. Ya, bila Nabi ada satu persoalan, ada orang mai tanya, Allah turunkan ayat Al-Quran. Bila Nabi dalam keadaan sedih, Allah turunkan ayat Al-Quran untuk pujuk atau tasliyah, memberi hiburan, memberi pujukan dan motivasi kepada Nabi. Okey. Jadi kita kena clear kat situ. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur untuk pujuk Nabi, untuk menjawab persoalan Nabi, untuk bagi kegembiraan kepada Nabi. Subhanallah. Lalu kalau kita faham itu antara tujuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi, bukankah tujuan itu yang sama kepada kita? So kalau kita tahu Al-Quran itu adalah untuk menjawab persoalan hidup aku, untuk bantu aku uruskan kehidupan aku, untuk memberi aku kegembiraan, ketenangan, menjawab persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup untuk aku buangkan, untuk aku rasa tenang dan bahagia, maka kita tak akan baca pada 17 Ramadan sahaja, atau kita tak akan baca Ramadan sahaja sis. Benar. Kenalilah Al-Quran, ketahuilah apakah sebab Al-Quran diturunkan, dan ketahuilah big why kita, kenapa kita kena attach kawan baik dengan Al-Quran. Benar. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah rasa tertampar tak semua? Tertampar kan? Okay, InsyaAllah kita sama-sama jadikan Quran itu sebagai dalam kita ya. Big why cari. Kenapa kita perlu baca Quran? I think bukan carilah. Faham betul-betul. Betul. The betul. importance of the Quran in our daily life kan? Betul.